Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Aqidatul Najin, muka surat 32 bagi yang ketujuh daripada atas. 32 bagi yang ketujuh daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kata musannif, kata pengarang, kata musannif, kata pengarang Syekh Sanusi di dalam matan Ummul Barahin. Apa kata musannif? Wal kalamu alladhi laysa biharfin wala sautin. Wal kalamu tu ataf pada kata terdahulunya wahiyal qudratu wal iradatu. Wahiyal qudratu wal iradatu al muta'alliqatani bi jami'il mumkinat, atau pada al qudratu. Wal kalamul ladzi laisa biharfin wala sautin wa yata'allaqu bima yata'allaqu bihil ilmu minal muta'allaqat wa yata'allaqu bima yata'allaqu bihil ilmu minal muta'allaqat. Artinya, ini terjemahan dia daripada kata Syekh Sanusi dalam matan Ummul Barahin. Artinya, dan kalam, sifat kalam yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini sifat kalam tidak diterjemah, terjemah dengan berkata-kata ataupun terjemah dengan perkata, tidak diterjemahkan. Dan artinya, arti ni terjemahan dah lah, tapi kalam tidak diterjemahkan. Dan kalam, sifat kalam yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diterjemahkan. Di bawah begitu juga, tidak diterjemahkan juga di bawah tu. Mana di bawah artinya yang ketujuh daripada sifat makni, iaitu penghabisan segala sifat makni yang tujuh itu kalam. Kalam juga, kalam tidak diterjemahkan. Terdahulu kudrah diterjemahkan dengan berkuasa. Dahulu kudrah didatangkan terjemahan dengan kuasa. Iradah didatangkan terjemahan dia. Kedahulu pun tak ada terjemahan juga. Dahulu pun tak ada terjemahan dah. Dahulu Musa 23, 24. Artinya iaitu dalam 7
tujuh sifat itu pertamanya kudrah dan yang keduanya iradah. Kudrah, iradah. Tak terjemuh juga. Pergi kepada ilmu. Pergi kepada ilmu. Ilmu baru diterjemahkan. Artinya erti ilmu mengetahui. Mengetahui. Diterjemah ilmu. Kemudian sama basar. Sama artinya mendengar dan basar artinya melihat. Hak kalam ni dia tidak datangkan terjemahan. Dia sifat ma'ani yang tujuh, kudrah, iradah sampai ke kalam. Apabila itlaq sifat, apabila itlaq kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam, kena kepada kudrah, iradah sampai ke kalam, makna ismi ataupun makna nafsi. Apa? Kena kepada sifat kudrah yang ada di zat Allah, kena kepada sifat iradah yang ada di zat Allah. Ni kena kepada sifat kalam yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kudrah, iradah sama dengan kalam, ada makna ismi, ada makna masdari, tetapi bila sebut kudrah, iradah, sebut kalam, kena kepada makna ismi, makna masdari. Mana apa ismi ni? Nama bagi sifat kudrah, iradah, nama bagi sifat kalam yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat yang qadimah, sifat yang sedia kala. Barulah pergi kepada apabila Allah bersifat-sifat kudrah, sifat iradah, Allah berkuasa mengadakan, Allah menentukan. Itu kudrah, iradah makna masdari, kena kepada ta'alluq. Bila Allah ada sifat kalam, Allah berkata-kata. Berkata-kata tu kena kepada ta'alluq. Kalam makna masdari. Tapi di sini bicara sifat. Sifat kalam yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan kita bicara sifat 20 ni kan. Pastilah kudrah, iradah, ilmu sampai ke kalam pergi kepada nama bagi sifat yang ada di zat Allah. Sebab sekarang bicara sifat 20. Bicara sifat. Jadi kalam di sini nama bagi satu sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat kalam Allah ni yang tiada dengan huruf dan tiada dengan suara. Sebab huruf-huruf ni perkara yang baharu, yang ianya adalah makhluk Allah. Suara-suara ni Arab, perkara yang baharu, yang Allah Ta'ala yang menjadikan. Jadi huruf suara ni makhluk Allah. Huruf suara makhluk Allah. Allah yang jadi huruf, Allah yang jadi suara. Ini sifat kalam Allah yang qadimah, yang sedia kala. Berhuruf suara itu perkara yang baharu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara. Tu hak berhuruf Al-Quranul Karim tu, atau nanti dia akan bicara di bawah. Nanti akan bicara di bawah. Tapi bicara sekarang ni sifat. Sifat kalam yang ada di zat Allah. Tidak berhuruf, tidak bersuara. Kalau kita bicara sifat kalam, sama juga dengan sifat kalam yang baharu. Sifat kalam yang Allah letak di lidah. Sifat kalam yang Allah letak di lidah kita.
Itu sifat kalam yang baharu. Sifat kalam kita nak tanya, berhuruf bersuara ke tak? Sifat kalam kita. Tahu tak sifat kalam kita? Sifat kalam yang Allah letak di lidah. Tak ada sifat kalam di lidah, maka bersifatlah kitanya dengan sifat bisu. Dia tidak ada sifat kalam. Jadi sifat kalam yang Allah jadikan di lidah kita tu berhuruf bersuara. Berhuruf bersuara. Jadi sekarang ni sifat kalam di lidah nyonyeng bunyi. Dah bersuara? Tu bukan sifat, itu kita berkata-kata. Sifat-sifat ni. Oh, kalau sifat kalam bersuara, bising dalam masjid kita ni, nyonyeng bunyi. Dah bersuara? Bila kita berkata-kata, tu bicara lain. Bila berkata-kata tu pergi kepada takluk sifat kalam. Pergi pada takluk sifat kalam, berkata-kata. Ini sifat kalam yang terjadi di lidah. Buruk bersuara, luka lidah, keluar huruf A, B, C keluar, gitu. Ada sifat kalam yang baharu yang terjadikan di lidah kita pun tidak berhuruf, tidak bersuara. Kita pun berkata-kata. Itu pergi kepada kalam masdari lah. Kita berkata-kata, maka keluarlah perkataan di udara, adalah suara. Kita berkata-kata tapi tak keluar suara sebab serak, tak ada lah keluar suara. Itu berkata-kata, maka keluar suara yang didengari. Suara tu boleh berhuruf bersuara tu. Tapi nak ceritanya sifat kalam kita tidak berhuruf, tidak bersuara. Sifat kalam kita ni ada sokmo-sokmo. Sifat kalam kita ni ada sokmo-sokmo. Masa tidur pun ada sifat kalam. Tapi sifat kalam kita ni tidak bertakluk, tidak berfungsi, senyap je. Tu. Sebab itulah berkata-kata lawan dia diam. Sifat kalam lawan dia bisu. Sifat kalam lawan dia bisu. Berkata-kata lawan dia diam. Berkata-kata ataupun diam, sifat kalam kekal sentiasa ada di lidah kita. Dan sifat kalam yang Tuhan letak di lidah ni, Tuhan letak daripada lahir lagi dah. Tapi boleh berkata-kata tu kemudianlah pula. Ke budak masa lahir tak berkata-kata tu, menangis saja tu, budak tu bersifat dengan bisu? Tidak, budak tu tidak bersifat dengan bisu. Budak tu bersifat dengan sifat kalam. Allah jadikan sifat kalam di lidah budak tu. Tetapi sifat kalam tu belum lagi berfungsi, belum lagi pandai guna. Itu satunya sifat. Sifat kalam kita itulah tidak berhuruf dan tidak bersuara juga. Kenapa didatangkan ni? Sifat kalam Allah tidak berhuruf dan bersuara, sebab nak tolak ada golongan Mu'tazilah yang berkata sifat kalam Allah berhuruf dan bersuara. Apa tu didatangkan sini ni? Padahal yang cerita dah sifat kalam memang tidak berhuruf, tidak bersuara. Huruf suara tu baru. Sifat kalam Allah qadimah, sedia kala. Huruf suara tu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan huruf, Allah jadikan suara. Itu bandingan dengan sifat kalam yang Allah jadikan di lidah. Dengan ada sifat kalam, kita pun berkata-kata.
Bila kita berkata-kata, maka keluarlah perkataan. Perkataan itulah yang didengari, perkataan itulah yang dirakam. Bila ada sifat kalam, kita pun berkata-kata, maka keluar perkataan di udara. Itulah yang didengari. Sifat kalam di lidah panggil kalam, berkata-kata panggil kalam. Perkataan yang didengari itu, pam-pam bunyi itu dipanggil kalam. Tapi makna yang berbeza lah. Sifat kalam di lidah dipanggil kalam ismi, kalam nafsi, nama bagi sifat yang ada di zat lidah kita. Kita pun berkata-kata, itu takluk bagi sifat kalam kita, dia panggil kalam masdari. Bila kita berkata-kata, keluarlah perkataan yang didengari, apa keluar di udara tu, bukan didengari, yang dirakam tu, itu dia panggil kalam lafzi. Dari segi perkataan Arab dia panggil kalam belaka. Tapi sebelum bicara bab berkata-kata keluar perkataan, bicara sifat kalam yang Allah letak di lidah kita. Itu sifat. Jadi sifat kalam yang baharu ni pun tidak berhuruf dan tidak bersuara. Sifat kalam Allah yang qadimah tidak berhuruf dan tidak bersuara. Dan ta'alluq ia. Ni istinah semula ni, mula balik sesat tu. Sesat sifat kalam Allah yang tiada berhuruf bersuara tu, sesat situ. Dan ta'alluq ia wa yata'allaku, terjemahan di situ. Wa yata'allaku, dan ta'alluq ia sifat kalam dengan barang yang ta'alluq dengan dia, dengan barang oleh ilmu. Dan ta'alluq ia sifat kalam dengan barang yang ta'alluq dengan dia, dengan barang oleh ilmu. Mana barang yang ta'alluq dengan dia, dengan barang oleh ilmu? Dibayang dia daripada sekalian yang dita'alluqnya, yang dita'alluq oleh sifat ilmu. Sifat ilmu apa dahulu? Ta'alluq dia dahulu. Sifat ilmu dahulu. Apa ta'alluq sifat ilmu? Ta'alluq sifat ilmu. Apa ta'alluq sifat ilmu? Wal ilmu mana sambungan dia? Sambungan dia 129 bawah sekali itu. Wal ilmu 128. Wal ilmu al muta'alliqu bi jami'il wajibat wal jaizat wal mustahilat. Ilmu bertakluk dengan sekalian perkara yang wajib, sekalian perkara yang harus, sekalian perkara yang mustahil. Jadi apabila kalam bertakluk ia dengan barang yang bertakluk dengan dia oleh ilmu, mana kalam pun bertakluk pada yang wajib, yang harus dan yang mustahil. Kalam menunjukkan atas yang wajib. Qul huwallahu ahad. Itu kalam menunjukkan atas yang wajib. Anallahu la ilaha illa ana. Aku ialah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Itu kalam Allah menunjukkan atas yang wajib. Wa ilahukum ilahun wahid. Bermula Tuhan kamu Tuhan yang satu. Itu kalam menunjukkan atas perkara yang wajib. Yang harus pula, khalaqallahu as-samawati wal ard. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Dan bermula Allah. Itu kalam menunjukkan atas yang wajib.
Allah yang menjadi ia akan langit dan bumi. Langit dan bumi ni perkara yang haruh. Ia ke atas perkara yang haruh. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan bermula Allah Ta'ala menjadi ia akan kamu dan menjadikan akan barang yang kamu perbuat. Kita ni perkara yang haruh. Barang yang kita perbuat perkara yang haruh. Allah yang menjadikan. Allah tu itu menunjuk ke atas yang wajib. Mana hak menunjuk ke atas yang mustahil? Alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada. Segala puji bagi Allah itu menunjuk ke atas yang wajib. Yang tidak mengambil ia akan anak. Anak tu perkara yang mustahil. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Itu menunjukkan atas perkara yang mustahil. Jikalau ada Tuhan di langit dan bumi selain daripada Allah, nescaya binasa langit dan bumi. Jadi takluk sifat kalam ni menunjukkan atas yang wajib, yang haruh dan yang mustahil. Sebagai takluk sifat ilmu, takluk sifat ilmunya mengetahui akan yang wajib, zat dan sifat Allah, mengetahui akan yang haruh ni apa yang berlaku di dunia dan di akhirat, dan mengetahui akan segala yang mustahil. Sifat-sifat kekurangan bagi Allah itu perkara mustahil, Allah mengetahui. Yang wajib sifat kesempurnaan tidak ada penghujung. Yang harus yang akan berlaku di hari akhirat tidak ada penghujung. Yang mustahil sifat kekurangan pun tidak terhingga bilang tidak ada penghujung. Allah mengetahui sekalian yang wajib, yang harus, yang mustahil dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Allah mengetahui dengan pengetahuan tidak ada penghujung. Allah mengetahui sedia kala. Sekarang tu je lah kitanya. Allah mengetahui sedia kala macam mana akan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Berarti setakat tu jangan duk fikir tak capai akal. Allah mengetahui sedia kala, siap-siap dah Allah mengetahui sedia kala. Tapi apa yang Allah mengetahui tidak ada penghujung. Tak ada penghujung untuk Allah mengetahui sedia kala. Macam mana mengetahui sedia kala dengan pengetahuan tak ada penghujung ni? Tak ada nak fikir. Ada ni. Allah mengetahui pada azal sedia kala. Allah mengetahui dah segala-gala. Siap dah Allah mengetahui pada sedia kala. Tapi apa yang Allah Ta'ala mengetahui tidak ada penghujung. Samalah dengan kehendak Allah. Allah menentukan pada azal, siap dah ketentuan Allah. Apa yang Allah tentukan yang akan berlaku di hari akhirat pun tak ada penghujung. Tapi Allah telah menentukan pada sedia kala. Siap dah ketentuan Allah pada sedia kala. Tapi apa yang Tuhan tentukan tak ada penghujung. Sebab apa yang akan berlaku di syurga dan neraka tak ada penghujung. Kemudian yang berlaku di syurga dan neraka itu semuanya perbuatan Allah. Perbuatan Allah tak ada penghujung. Itu mudah faham. Sebab Allah buat, Allah buat, Allah buat, Allah buat. Sebab dia tanjizih hadis. Bukan sedia kala. Allah mengadakan baharu kan. Allah mengada, kemudian Allah mengada, kemudian Allah mengada. Allah mengada ni tak ada penghujung. Itu mudah faham. Akal kita capak tu. Sebab Allah mengada. Hak belum mengada, Allah belum mengada. Kemudian Allah pun mengada. Baharu kan. Jadi apa yang Allah mengadakan tak ada penghujung. Atau akal kita capai. Yang Allah menentu ni, Allah menentu siap-siap dah segala-gala. Yang Allah menentukan segala-gala tak ada penghujung yang akan berlaku di syurga dan neraka. Allah menentukan akan ketentuan yang tidak ada penghujung, siap-siap dah pada sedia kala. Berarti setakat tu je lah. Kalau Allah menjadikan, sebab Allah menjadi sampai di hari akhirat Allah mengada, tak ada penghujung. Tu akad capai tu. Kan? Mana ada hak dia. Yang boleh capai di akal, Hak tak capai di akal, berhenti. Setakat tu je. Kita hanya berpegang Allah mengetahui segala-gala pada sedia kala.
akan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Gitu je. Dia mudah je lah. Yang tak tercapai di akal, jangan duk fikir angkat di akal. Dah. Itu takluk ilmu. Yang wajib, yang harus, yang mustahil. Takluk kalam pun sama juga. Menunjukkan atas perkara yang wajib, menunjukkan atas perkara yang harus, menunjukkan atas perkara yang mustahil. Sebab kalam takluk dilalah, menunjuk. Kalam takluk dilalah, menunjuk. Menunjuk akan yang perkara yang wajib, yang harus dan yang mustahil. Kalam menunjukkan. Samak basar bertakluk akan dengan perkara yang ada, maujudat. Kudrah iradah bertakluk akan mumkinat, perkara yang harus ada, harus tiada. Ini ulang ni. 7 sifat ma'ani, kudrah iradah sampai ke kalam, yang tidak ada takluk sifat hayah. Sifat hayah tak ada takluk. Jadi tinggal 6 sifat ma'ani yang ada takluk. 6 ni pecah 2. Takluk sifat kudrah iradah kepada perkara mumkinat, yang harus ada, yang harus tiada. Yang wajib, yang mustahil tidak berkait dengan kudrah dan iradah. Ilmu dan kalam bertakluk akan yang wajib, yang harus, yang mustahil. 3 habis. Samak basar bertakluk mendengar dan melihat akan sekian perkara yang maujudat, yang ada, sama ada yang wajib ataupun ada yang harus. Yang mustahil barang tak ada. Samak basar tidak mendengar dan tidak melihat, tidak bertakluk. Ini fardu kifayah, tapi secara ringkas fardu ain. Secara ringkas fardu ain perincian tu. Fardu ain lah. Apa yang Allah mengadakan, yang Allah menentukan. Inilah yang berlaku ni. Ini perkara yang harus. Apa yang Allah Ta'ala mengetahui sekalian apa? Yang wajib Allah Ta'ala tahu, yang harus Allah Ta'ala tahu, yang mustahil Allah Ta'ala tahu. Tu kena kemah tu. Tambahan pula takluk kudrah iradah, itulah rukun iman yang ke-6. Qadar dan qada itu fardu ain. Hakikat takluk tu fardu ain. Perincian dia tu barulah fardu kifayah. Tapi hak dalam kitab Faridah pun membicarakan takluk secara perinci fardu kifayah tu. Kitab Faridah, kitab Al-Misbahul Munir, kitab hak fardu ain lah kita kata. Tapi di dalam tu sebahagiannya sudah fardu kifayah. Tapi kita kena sesuaikan lah. Kena sesuaikan. Kita Masjid Gunung Bila ni memang sesuai sangat lah. Tak ada bimbang lagi sebut semua pun sesuai lah dengan kitab Aqidatun Najin. Adalah kalau kitab kecil dia kata kecil, kalau kitab besar Allah besarnya ngajar kampung. Sebut tak kena. Sebut tak kena. Orang kata ni macam kitab Aqidatun Najin, ngajar kitab Aqidatun Najin kepada orang awam. Orang awam mana? Orang Gunung Bila. Mari tengok kau dulu. Dah lah, kalau kitab kecil kata kecil, kalau kitab besar kata besar. Kita dah using hak Masjid Gunung Bila ni. Kita usingnya hak live FB je. Sebab live FB ni ada orang yang istiqamah, ada orang yang celang-celuk, ada orang yang baru terbuka. Dia pun dengar ni ngajar sifat 20 ni kena payah. Payah. Dia sebenarnya bukan fardu kifayah tu payah. Kalau baru dengar fardu ain pun payah. Qada fardu ain pun payah. Bertahun baru faham. Fardu ain pun payah. Dah biasa belajar. Tambah pula fardu kifayah. Dah kadang-kadang orang anti sifat 20 ni dia kata mana? Sifat 20 ni belajar sampai tahap universiti pun tak faham-faham dia kata. Tak faham. Macam mana nak ajar orang kampung?
Dah ajar macam ajar akidah sebagaimana Nabi ajar orang Badawi. Mai mengucap dua kalimah syahadah. Nabi sallam datangkan ayat Al-Quran. Orang Badawi pun balik tempat dia, boleh Islam kabilah kaum dia di tempat. Tak ada sebab 20 pun. Kalau orang Badawi tu Nabi nak ajar sebab 20, lama mana pula kena duduk di Madinah? Walaha orang Badawi tu balik ke tempat dia, Islamkan kaum kabilah mereka. Nabi atau pula sahabat dia ajak agama, bukan padang sekali tu je. Nabi nak tolak sifat 20. Bayangkan kalau orang Badawi itu Nabi nak kena ajar sifat 20, lama mana duduk di Madinah? Akidah setakat qul huwallahu ahad cukup cukup dia kata. Dia ada orang kita cakap gitu. Dia kata tak payah sifat 20, dia kata cukup dengan qul huwallahu ahad. Allah esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan disebut. Mana ada situ esa pada zat, sifat, perbuatan? Ahad, esa sudahlah. Yang kita tambah esa pada zat, sifat, perbuatan tu, itulah sifat 20. Dia kena ambil juga sifat 20. Tapi dia tak kenal budi. Dia tak kenal budi. Dia tolak sifat 20. Dia esa pada zat, sifat, perbuatan, sifat 20 lah tu. Quran sebut ahad je, esa sudahlah. Yang nak panjang-panjang apa? Ni pernah baca apa ni? Panjang pula kamu terjemah. Itulah sifat 20. Tadi kata tak mau sifat 20. Dah mana difitnahkan. Sifat 20 ni masuk universiti pun tak faham dia kata. Dia belajar ke tak tahulah. Tak faham tu mungkin penyampaian. Tak faham tu mungkin asbab kita yang kurang berminat. Bukan kerana kaedah pengajian tu. Kalau kaedah pengajian tu memayahkan, tidak akan jadi faham orang awam ni. Kaedah tu akan terpadam, akan pupuh lama dah. Ni 1000 tahun lebih dahnya. Kalau tidak memayahkan, menyusahkan, akan terpadam gitu je, akan terpupuh gitu je sifat 20 ni. Ni mana fitnah kata sifat 20. Sebab apa? Sebab sifat 20 ni lah tunjang akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi yang nak mengelirukan ni, dia fitnah kaedah sifat 20. Hak tambuh tu lah. Lepas tu mereka macam mana? Direct pada Al-Quran dan hadis. Dan Al-Quran dan hadis mereka betul-betul mahir ke? Terkadang pakai akal juga. Akal hadis dipunah kerana akal dipunah kerana hak tolak sifat 20 setakat saya jumpa. Kalau cerita bab qada-qada ke laut, pada ke laut. Ke laut tu cari ikan. Ke laut ni pandang ke laut bukan gina layang ni. Ke laut tak lepas. Dia tak mesti sifat 20, tak lepas. Bab qada-qada memang out, tak lepas. Bukan jalanan ahli sunnah wal jamaah.